kelompok yang sesat, Mu'tazilah ataupun Qadariyah, dia mengatakan bahawa ketika kita lakukan solat, kebaikan itu perbuatan Allah. Tapi bila kita lakukan zina, rompak, mencuri, kita cipta perbuatan kita sendiri. Itu kelompok yang sesat. Ianya ditentang oleh akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, Asy'ariyah Maturidiyah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah, assalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad al-Fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq nasiril haqq bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadarihi wa miqdarihi al-azim. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, pencipta 7 petala langit dan 7 petala bumi dan segala perbendaharaan yang berada di antaranya. Selawat dan salam ke atas Nabi junjungan besar kita, kekasih kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan ke atas ahli keluarga baginda, dan ke atas para sahabatnya, dan ke atas mereka yang mengikuti jalan mereka yang terdahulu dengan cara yang terbaik sehingga hari kiamat. Baik, pada malam yang penuh berbahagia ini, pada kesempatan yang singkat dan ringkas, kita akan membincangkan tajuk muzakarah, iaitu mencapai hakikat solat. Apa yang dimaksudkan dengan seseorang yang mencapai hakikat solat? Hakikat solat adalah terletak kepada apa yang dimaksudkan oleh Rasulullah SAW dengan al-ihsan. Sesuatu amalan itu diukur kualiti dan juga mutunya adalah berdasarkan dengan al-ihsan yang telah dijelaskan oleh Rasulullah SAW dalam sebuah hadis yang dinamakan sebagai hadis Jibril. Hadis yang sangat signifikan kerana ianya menerangkan berkenaan dengan perkara yang fundamental, perkara yang asas dan juga tunjang kepada agama kita, ya, iman, Islam dan ihsan. Tetapi kualiti amalan itu terletak kepada apa yang disebut sebagai al-ihsan, yang ta'rif ataupun definisinya diberikan oleh Rasulullah, iaitu an ta'budallah ka'annaka tarah fa illam takun tarahu fa innahu yarak. Itu kamu beribadah kepada Allah seolah-olah kamu melihat Allah. Dan sekiranya kamu tidak mencapai yang sedemikian, hendaklah kamu memiliki perasaan yang terpatri dan jiwa kamu bahawa kamu dilihat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kamu merasakan diri kamu berada dalam pengawasan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi tingkatan yang tertinggi adalah apabila kamu beribadah seolah-olah melihat Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan piawaian seolah-olah melihat Allah hendaklah didatangkan hakikat tersebut pada setiap amalan, pada setiap ibadah kita. An ta'budallah, ianya merangkumi segala aspek ibadah, sama ada ibadah mahdah ataupun ibadah ghair mahdah. Kerana kehidupan kita 24/7 adalah ibadah. Dan ibadah tidak hanya terhad di dalam masjid, di atas tikar sejadah, tapi ia merangkumi seluruh aspek kehidupan kita. Merangkumi pelajaran, pendidikan, ekonomi, perdagangan, pertanian, perladangan, perikanan, rumah tangga, mahkamah, undang-undang, politik, muasyarah, cara kita bermasyarakat, pegangan, i'tiqad, segalanya adalah agama, segalanya adalah ibadah.
kita bekerja, berkerja, berprofession, mencari rezeki, mencari nafkah, pergi office, pergi pejabat, ibadah. Seolah-olah melihat Allah, ya, dalam kerja kita, dalam kita menguruskan urusan domestik dalam rumah tangga kita, lipat kain, jemur kain, potong ikan, masak, ibadah. Bersama dengan isteri, bergaul dengan isteri pada malam hari, ibadah, sedekah. Beribadah seolah-olah melihat Allah dalam segala aspek. Allahumma jannibna syaitan wa jannibis syaitana wa jannibis syaitana ma razaqtana. Bukan ibadah. Allahumma la taj'al lisyaitan ma razaqtana nasiba. Waktu climax. Bukan ibadah. Al-ibadah kulluh, seluruh kehidupan. Sahabat bertanya, ya Rasulullah, kami melampiaskan syahwat kami daripada isteri kami, bagaimana boleh jadi ibadah? Bukankah itu perkara yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala? Bukankah perkara itu dihalalkan di dalam dengan nama Allah Subhanahu Wa Taala, maka Allah membukakan untuk kamu, maka ini menjadi ibadah. Maka seluruh kehidupan kita, bagaimana kita dapat membawa sebenarnya hakikat ibadah yang seolah-olah melihat Allah, terutamanya solat. Kerana solat adalah ibadah yang teragung di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Maka untuk membawa makna seolah-olah melihat Allah adalah lebih penting lagi di dalam solat itu. Kalau dalam seluruh aspek ibadah yang saya sebut tadi, sampai ke dalam bilik tidur pun saya sebut, ini kan lagi solat yang merupakan ibadah yang teragung, yang Allah memberikan perintah solat ini bukan lagi melalui perantaraan Jibril alaihissalam, tetapi Allah Ta'ala memberikan secara langsung kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai suatu isyarat kepada seluruh hamba-hamba Allah Subhanahu Wa Ta'ala bahawa ibadah solat, kepentingannya, keutamaannya, kelebihannya, keistimewaannya, fadilatnya tidak sama dengan mana-mana ibadah yang lain. Sehingga ia menjadi hadiah kepada umat ini bahawa solat adalah merupakan istana pertemuan antara setiap hamba Allah Subhanahu Wa Taala dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Solat adalah istana pertemuan dengan raja kepada segala raja. Perjumpaan antara pecinta dengan kekasihnya. Pertemuan antara perindu dengan yang dirinduinya. Jika ada jalan ketuhanan yang paling utama untuk menyampaikan seseorang itu hatinya kepada Allah Subhanahu Wa Taala, namanya solat. Jika ada satu ibadah yang paling utama untuk mencapaikan hati manusia kepada makrifat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, namanya solat. Jika ada suatu ibadah yang paling utama untuk membuka hati manusia dan dipenuhi dengan cahaya-cahaya ilahi, namanya salat. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa ju'ilat qurratu 'aini fi shalah." Telah dijadikan penyejuk mata untukku ada di dalam solat. Suatu yang menjadi penyejuk mata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah tentu ianya mempunyai rahsia ketuhanan yang besar. Sehingga seseorang yang menggali rahsia-rahsia yang hebat di dalam solat, maka setiap kali apabila dia masuk di dalam solat, dia masuk dengan suatu pengertian dan juga kefahaman yang mendalam. Selayaknya seseorang masuk di dalam balai rung yang hebat, balai rung kesucian, dalam mengagungkan Allah Subhanahu Wa Taala yang Maha Agung, memuliakan Allah Subhanahu Wa Taala yang Maha Mulia, yang Maha Sempurna dengan seluruh kehebatan dan keagungannya, Zat yang wujud tanpa tempat, yang wujud tanpa ruang, yang wujud tanpa penjuru dan juga arah.
Lalu supaya hati itu merasakan keagungan dan kehebatan Allah Subhanahu Wa Taala, maka apabila dia angkat takbir, dia merasakan dia masuk dalam balairung yang suci. Dan peribadatan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala, laisa kamitslihi syai', Allah tidak serupa dengan sesuatu apapun. Maka manusia tidak boleh membayangkan bagaimana rupa Allah. Manusia tidak boleh mengimajinasikan bagaimana bentuk Allah Subhanahu Wa Taala, kerana Allah tidak boleh dibagaimanakan, tidak boleh diapa dan dimanakan, kerana dialah yang menciptakan mana, apa dan bagaimana. Lalu apa yang tertancap di dalam hati manusia adalah keyakinannya yang mendalam terhadap kedekatan Allah Subhanahu Wa Taala. Seseorang perlu merasakan kedekatan Allah pada setiap saat dan detik dalam umurnya, apatah lagi di dalam solat. Apatah lagi di dalam solat. Firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Qaf, wa nahnu aqrabu ilaihi minkum wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Aku lebih dekat dengan kamu wahai hamba-Ku, lebih hampir daripada urat lehermu. Urat leher adalah kiasan kepada nyawa. Nyawa adalah kiasan kepada sesuatu yang paling dekat dengan kita. Nyawa adalah kiasan kepada sesuatu yang lebih dekat dengan kita. Urat leher. Maka apabila Allah SWT mengambil urat nyawa sebagai menunjukkan bahawa aku lebih dekat dengan kamu berbanding urat nyawa kamu, bermakna Allah lebih dekat dengan kita, lebih hampir daripada diri kita kepada diri kita sendiri. Kita menyangka bahawa kitalah yang lebih dekat dengan diri kita. Persepsi itu salah. Ianya dinafikan oleh firman Allah Ta'ala sendiri. Allah Ta'ala kata, bukan wahai hamba-Ku, bukan dirimu yang lebih dekat dengan kamu, aku lebih dekat. Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib. Apabila hamba-Ku datang kepadamu wahai kekasihku Muhammad dan bertanya kepadamu perihal mengenaiku, dan berikan jawapan kepadanya, fa inni qarib, aku sangat dekat dengannya, aku sangat hampir dengannya. Ayat ini diturunkan kepada Nabi SAW tatkala ada seorang sahabat berjumpa dengan Rasulullah SAW dan bertanya, ya Rasulullah, aqaribun rabbuna fanunaji am ba'idun fanunadi? Wahai Rasulullah, adakah Allah Ta'ala itu jauh sehingga kita perlu menjerit kepadanya, melaung kepadanya, ataupun adakah Allah Ta'ala itu dekat sehingga kita boleh berbisik-bisik dengannya? Soalan ini daripada seorang Arab Badui. Para sahabat yang duduk dalam kawasan kota suka dengan soalan-soalan Arab Badui. Kerana Arab Badui apabila bertanya, mereka tidak ada rasa malu berbanding dengan sahabat-sahabat yang duduk dalam kota. Jadi para sahabat dalam kota mengatakan, kalau kami nampak ada orang Arab Badui datang daripada kampung pedalaman ingin jumpa Rasulullah, ingin bertanya soalan, kami pasang telinga. Kerana soalannya akan pelik dan jawapannya akan lebih pelik. Kerana untuk kami tanya soalan yang sama, kami tak tergamak depan Rasulullah. Subhanallah. Untuk soalan yang bertanya mengenai keberadaan Allah Subhanahu Wa Taala, Allah tidak memperkecilkan soalan sahabat tadi, kerana sahabat tadi ingin menuju Allah, ingin mendapatkan Allah, ingin menuntut Allah Subhanahu Wa Taala. Allah turunkan firman-Nya. Katakan kepadanya, wahai kekasihku Muhammad yang bertanya tentang keberadaanku, aku sangat dekat. Dekat yang bagaimana? Kedekatan adalah seperti mana yang disebutkan di dalam surah Qaf, lebih dekat daripada diri kamu. Bermakna ianya adalah sesuatu yang tidak dapat difikirkan oleh akal manusia. Kerana apabila Allah mengatakan aku lebih dekat dengan kamu melebihi diri kamu, bermakna Allah nak bagi tahu, wahai manusia, akal kamu sudah terhenti di situ. Kerana kita tidak dapat memikirkan sesuatu yang lebih dekat dengan kita. Ya.
Kerana kita melihat diri kita lah yang lebih dekat. Apabila Allah mengatakan bahawa dialah yang lebih dekat, bermakna akal kita terhenti di situ, dan Allah mengatakan cukup akal kamu di situ, sekarang tugas hatimu untuk merasai kedekatan itu. Akal terhenti, tetapi hati dapat merasai. Kerana apabila Allah mengatakan fa inni qarib, aku lebih dekat dengan kamu, aku sangat hampir dengan kamu, bermakna itu mutasyabihat. Ayat mutasyabihat. Ayat mutasyabihat kita memang tidak dapat mengetahui hakikat maknanya. Tetapi ayat-ayat mutasyabihat adalah medan penghayatan untuk orang-orang yang ingin merasai pengliputan Allah Subhanahu Wa Taala yang dia sentiasa bersama dengan hamba-hambanya. Kerana itu berinteraksi dengan ayat mutasyabihat, yang terbaik adalah tafwid, kita menyerahkan maknanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Apa makna? Allah kata tangan Allah, Allah kata Allah beristiwa di atas arasy Allah Subhanahu Wa Taala. Hakikat makna kita tidak akan dapat capai. Wa kana Allahu bikulli syai'in muhita. Allah Taala meliputi segala-galanya. Pengliputan Allah adalah mutasyabihat. Kedekatan Allah adalah mutasyabihat, kerana zat Allah bukan jenis berjirim, bukan jenis berjuzu, bukan boleh bertindih, bukan jenis sebati, bukan jenis larut, bukan jenis bertindan tindih, bukan jenis sebelah menyebelah. Allah Ta'ala berfirman di dalam surah Al-Hadid, wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Dia sentiasa bersama dengan kamu di mana sahaja kamu berada. Kebersamaan Allah itu mutasyabihat. Kita tak dapat tahu macam mana makna kebersamaan tersebut. Tetapi Allah kurniakan kita hati, yang Imam Ghazali rahmatullahi alaih mengatakan hati adalah sungguh ajaib, kerana hati dapat merasai kedekatan Allah Subhanahu Wa Taala. Di saat mana akal telah terhenti untuk memahami makna kedekatan, kehampiran dan kebersamaan Allah Subhanahu Wa Taala, lalu Allah SWT membuka hati manusia untuk merasai kedekatan tersebut. Kedekatan dengan secara laisa kamitslihi syai', kebersamaan dengan Allah. Allah bersama dengan setiap makhluknya secara laisa kamitslihi syai', dalam keadaan Allah tak serupa pun dengan makhluk. Apa saja bentuk perhubungan antara Allah dengan makhluknya adalah sesuatu yang tidak dapat dibayangkan dengan akal manusia. Kerana perhubungan itu adalah perhubungan yang unik. Kerana setiap makhluk tidak berpisah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan dalam keadaan tidak berpisah, makhluk adalah tetap makhluk dan Allah adalah tetap Allah. Dan di situ medan penghayatan di sebalik ayat-ayat mutasyabihat. Kerana ayat mutasyabihat yang didatangkan dalam Al-Quran, dia tidak menjadi ta'til begitu sahaja. Maksudnya dia tidak menjadi bekar, tak menjadi sia-sia begitu saja. Tiba-tiba dalam Al-Quran langsung tidak ada makna. Ianya adalah medan penghayatan untuk seseorang itu merasakan kebersamaan Allah, kedekatan Allah dan pengliputan Allah Subhanahu Wa Taala secara laisa kamitslihi syai'. Kerana apabila ianya berkait dengan hati, maka ianya tidak terikat dengan ruang, dengan tempat, dengan masa. Kerana hati kita ianya berkait dengan roh, dan roh adalah sesuatu yang bebas ruang dan tempat, bebas masa, seperti mana yang diterangkan oleh Imam Ghazali dan juga ulama-ulama yang lain. Ruh kita, ya. Kenapa Allah tak ciptakan sedemikian? Supaya Allah memberikan kapasiti pada setiap insan untuk merasai kedekatan tersebut. Maka sejauh mana penghayatan kita kepada makna kedekatan diri kita dengan Allah, Allah yang sangat hampir dengan kita, dan penghayatan itu apabila dibawa ke dalam solat, di situ kita akan merasakan kelazatan solat. Di situ kita dapat rasakan kemanisan solat. Apabila kita memahami apa yang dimaksudkan dengan perbuatan Allah dan apakah kesan daripada perbuatan Allah, lalu kita melazati pada setiap pergerakan di dalam solat kita. Lalu kita mengangkat takbir, kita mengetahui dapat merasai siapakah yang mengangkatkan tangan kita untuk bertakbir, perbuatan kita ataupun perbuatan yang lain.
Lalu apabila seseorang menyedari bahawa ini bukanlah hakikat perbuatannya, tetapi Allah lah yang mentakbirkannya, di situ dia melazati perhubungannya dengan Allah. Apabila dia mula dapat membaca Al-Fatihah, dia melihat yang dapat mempertuturkan dia untuk membaca Al-Fatihah adalah bukan dirinya, bukan tenaganya, bukan daya upaya yang dia boleh ciptakan sendiri, tetapi Allah lah yang mempertuturkannya. Allah lah yang mempergerakkan lidahnya, lisannya, yang mengeluarkan suaranya untuk melafazkan daripada surah Al-Fatihah, dan dia melazati perbuatan Allah Subhanahu Wa Taala. Maka Imam Ghazali mengatakan pintu gerbang pertama untuk menuju kepada seolah-olah melihat Allah adalah dia melihat, menyaksikan dengan jiwa hatinya bahawa segalanya adalah perbuatan Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Ta'ala berfirman dalam Al-Quran, Alladhi antaqa kulla syai'. Dialah Allah yang mempertuturkan segala sesuatu. Antaqa kulla syai'. Setiap kali kita bicara, Allah yang mempertuturkan. Wa ma ramaita idh ramaita walakinna Allah rama. Allah sebut dalam surah Taubah, wahai manusia, bila kamu melakukan sesuatu, jangan menyangka bahawa kamu yang membuat. Aku yang membuatnya, aku yang melakukannya. Allah sebut dalam surah As-Saffat, wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Wahai manusia, aku menciptakan kamu dan menciptakan perbuatan kamu. Huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq. Dan wahai manusia, aku turunkan nabi dan juga rasul untuk terangkan kepada kamu manakah satu pilihan perbuatan kamu yang diredai oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan mana yang tidak diredai oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dalam keadaan itu semua adalah perbuatanku. Tapi untuk menerangkan antara hak dan juga batil, kerana semua dah perbuatan Allah. Semua dah perbuatan Allah. Apa saja yang kita lakukan, kita tidak dapat terlepas daripada perbuatan Allah. Hatta ketika seseorang melakukan maksiat, adakah seseorang boleh ciptakan perbuatannya sendiri? Kelompok yang sesat, Mu'tazilah ataupun Qadariyah, dia mengatakan bahawa ketika kita lakukan solat, kebaikan itu perbuatan Allah. Tapi bila kita lakukan zina, rompak, mencuri, membohong, itu bukan perbuatan Allah. Kita cipta perbuatan kita sendiri. Itu kelompok yang sesat. Ianya ditentang oleh akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, Asy'ariyah Maturidiyah. Asy'ariyah Maturidiyah sepakat mengatakan apa sahaja yang dilakukan oleh manusia, la haula wala quwwata illa billah, itu pastinya. Tidak ada daya upaya dan tidak ada kekuatan kecuali dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Sama ada ianya perkara baik ataupun perkara buruk. Segala baik dan buruk daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Segala perbuatan kita hakikatnya adalah perbuatan Allah Subhanahu Wa Taala. Lalu Allah SWT mengatakan, aku hantar Nabi, kemudian aku turunkan Quran. Syahrul Ramadan alladhi unzila fihi al-Quran. Aku turunkan Quran, kitab suci, kitab yang menerangkan setiap yang terperinci kepada manusia tentang antara hak dan juga batil. Kerana semuanya ciptaan Allah, lalu manusia perlukan penerangan, manusia perlukan penjelasan. Maka Rasulullah SAW mengatakan, lakukan yang ini diredai oleh Allah. Kamu lakukan yang ini dimurkai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kamu lakukan yang ini, ada ganjaran pahala. Kamu lakukan yang ini ada ancaman azab dan juga siksaan. Perbuatan tetap semua sekali perbuatan Allah. Allah kata yang akan ditanya di hari akhirat kelak adalah apa yang kamu pilih untuk perbuatan yang kamu nak lakukan. Walaupun semua aku yang lakukan, tetapi kamu berusaha, kata Allah. Aku yang melakukan segalanya, kamu berusaha. Kamu nakkan kebaikan, kamu berusaha di atas kebaikan. Yang kamu, jika kamu lakukan kejahatan, kamu usaha di atas kejahatan, maka kamu usaha untuk mendapatkan balasan yang jahat, balasan yang buruk di sebaliknya. Maka kemudian Allah SWT mengatakan dalam Quran, la yus'alu amma yaf'al wa hum yus'alun.
Aku tidak akan disoal oleh sesiapa terhadap apa yang aku perbuat di atas dunia ini. Kerana segalanya aku yang perbuat. Aku yang cipta Fir'aun, aku yang cipta Qarun, aku yang cipta Haman, aku ciptakan sekalian orang-orang yang derhaka, para syaitan. Dalam masa yang sama, aku juga adalah pencipta kepada orang-orang yang soleh, pencipta Nabi, pencipta Rasul. Dan aku tidak akan ditanya kenapa aku ciptakan yang ini, kenapa aku ciptakan yang itu. Allah ciptakan alam ini dengan penuh kebijaksanaan, dan Allah Ta'ala letakkan akal pada manusia untuk memilih jalannya. Dalam keadaan semua adalah perbuatan Allah. Tapi apa yang kita ingin hayati di sebalik untuk mencapai hakikat solat adalah bagaimana apabila kita melakukan solat, kita melihat bahawa bukan kita dengan daya upaya kita, bukan dengan kekuatan kita. Hakikat hauqalah hendaklah terpasak dalam jiwa kita. Apabila aku dapat takbir, Allah yang mentakbirkan aku. Apabila aku dapat qiyam, berdiri ketika solat, Allah yang mengqiyamkan aku. Bila aku dapat rukuk, Allah yang memperrukukkan aku. Bila aku dapat sujud, Allah yang mempersujudkan aku. Bila aku dapat i'tidal, Allah yang memper'tidalkan aku. Bila aku dapat baca Al-Fatihah, Allah yang memperfatihahkan aku. Bila aku dapat baca Sami Allahu liman hamidah, Allah yang mempersami Allahu liman hamidahkan aku. Bila aku dapat ucap salam, Allah yang mempersalamkan aku. Segala dengan taufik Allah, segala dengan hidayah Allah, segala dengan pilihan Allah, segala dengan kehendak, izin, kemahuan, keinginan Allah, segala dengan kekuasaan, kudrat dan ilmu pengetahuan Allah yang meliputi segala-galanya. Maka ulama sufi mengatakan pintu gerbang kepada al-ihsan adalah pertama sekali seseorang hendaklah sebati di dalam suasana perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Seseorang perlu tenggelam di dalam lautan perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Tidak dapat tidak. Dia perlu lihat setiap zarah, setiap atom, sel, molekul, setiap daripada bulu roma, setiap pergerakan bulu roma adalah perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kalau bulu roma tidak bergerak, untuk dia wujud sahaja ada perbuatan yang berlaku di situ, iaitu mewujudkannya. Itu perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Lalu siapa boleh terlepas daripada perbuatan Allah? Allah yang Maha Kuasa boleh lenyapkan kita pada ketika ini, pada detik ini, tanpa meninggalkan sebarang kesan di alam dunia ini. Berkenaan dengan kita, dan Allah Ta'ala boleh delete semua memori manusia terhadap kita seolah-olah kita tak pernah wujud di atas dunia kalau Allah nak lenyapkan kita. Bermakna pada setiap saat kita bergantung kepada perbuatan Allah yang mewujudkan kita pada setiap detik, pada setiap saat. Lalu manusia tidak mengambil take for granted. Kalau dia hidup, dia tidak melihat bahawa dia boleh hidup pada satu saat yang akan datang, kerana segalanya tertakluk kepada kehendak Allah. Allah boleh melenyapkannya. Seseorang yang hidup sebagai manusia, dia tidak melihat satu saat yang akan datang dia boleh terus menjadi manusia. Segalanya tertakluk kepada Allah Subhanahu wa taala. Pernah ketika zaman dahulu diceritakan dalam Quran, dia lahir sebagai manusia, ibu bapanya manusia, datuk nenek moyang dia semua manusia, sampai Nabi Adam AS. Tapi dia satu kelompok bangun tidur semua tukar jadi kera. Tidak ada seorang manusia boleh take for granted yang sekali dia lahir sebagai manusia, dia boleh jadi manusia selama-lamanya. Wa kunu qiradatan khasiin. Allah berfirman, sekali kami tukarkan kelompok ini semuanya menjadi kera habis. Lalu setiap zarah, kita tidak melihat bahawa kita memiliki satu pun bulu roma kita. Kita masih benar-benar belum mencapai al-ihsan jika kita melihat kita pemilik bulu roma kita. Ini kan lagi harta wang ringgit, harta benda kita. Harta satu bulu roma kita bukan milik kita. Pulangkan segala pemilikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Segala pencapaian kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Segala yang kita ada, segala yang kita miliki, bukan kita yang miliki sebenarnya. Maka apabila kita telah keluar daripada keakuan diri kita dan menyaksikan segala-galanya, Maliki Yaumiddin, pemilik hari pembalasan adalah sebenarnya pemilik segala-galanya.
Seseorang yang menguasai pembalasan sesuatu perkara bermakna dia memiliki segala urusan. Dia pemilik segala urusan. Apabila ada pembalasan, sudah tentu ada tempat untuk beramal untuk mendapat pembalasan. Apabila Allah pemilik hari pembalasan, maka dialah pemilik hari untuk berusaha di atas amalan. Bermakna dialah pemilik segala-galanya. Segala urusan kembali kepadanya. Dan apabila kita melihat yang sedemikian, lalu kita masuk dalam keadaan kita dah kosong, kita tak ada apa-apa, kita sifar, kita masuk dengan menyaksikan keagungan Allah dan kehebatan Allah. Maka Imam Ghazali rahmatullahi alaih mengatakan, untuk seseorang mencapai hakikat solat, maka dia perlu faham pengertian solat itu sendiri. Kenapa dia dirikan solat? Apakah hakikat solat itu sendiri? Dia perlu faham. Allah Ta'ala berfirman, aqimis salata li dhikri, dirikanlah solat untuk mengingatiku. Maka seorang yang masuk dalam solat adalah bagaimana berhubung hatinya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hatinya tidak ingin lagi menerawang ke tempat yang lain. Kerana apabila dia ucap takbir Allahu Akbar, bermakna Allah lah yang mengizinkan dia untuk masuk ke dalam alam rohani. Dia meninggalkan segala alam dunia ini. Seorang yang takbiratul ihram, dia masuk dalam alam rohani, alam dia dengan Allah sahaja, bukan lagi dia dengan kereta dia. Allahu Akbar bukan lagi dia dengan rumah dia. Allahu Akbar bukan dia lagi dengan anak-anak dia. Allahu Akbar bukan dia lagi dengan hutang piutang dia. Allahu Akbar ittisalul qalb bir Rabb, berhubungnya hati dengan Allah. Qalb war Rabb, qalb war Rabb. Qalbu manusia tenggelam di dalam kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Imam Ghazali mengatakan, berhati-hati sehingga jangan kamu berdusta apabila kamu sebut Allahu Akbar. Kerana apabila kamu mengatakan Allah Maha Besar, bermakna kamu mengakui, mengingati Allah itu adalah lebih besar daripada segala-galanya. Waladzikrullahi akbar, itu maksudnya. Allah Maha Besar, maksudnya mengingati Allah lebih besar daripada segala-galanya. Besar di sini bukan daripada segi saiz. Allah bukan jenis saiz. Allah bukan jenis dimensi, bukan jenis berunsur. Jangan kita rasa, oh Allah ni lebih besar daripada planet dunia ni. Tidak. Akbar di sini bukan daripada segi saiz. Akbar di sini maha mengatasi segala-galanya. Maka Imam Ghazali mengatakan, kalau kamu mengucapkan Allahu Akbar dan kamu masuk dalam solat dan kamu masih fikir tentang dunia, na'udzubillah min dzalik, bermakna kamu berdosa kepada dakwaan kamu yang mengatakan Allahu Akbar, tapi kamu ingat dunia kamu, bermakna dunia kamu lebih besar daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah mengizinkan kamu untuk masuk di dalam balai rongnya, dalam keadaan dia yang mengawasi setiap lintasan fikiran kamu, dan kamu masih menerawang dan juga berlegar dengan perkara-perkara yang hina dina di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Imam Ghazali mengatakan, ini adalah suatu kebiadaban hati dengan Allah. Seseorang yang menghadap depan raja di dunia ini, dia perlu jaga protokol dan sebagainya. Dia tidak membuat sesuatu yang aneh bila dia bersemuka dengan raja atau bila dia menghadap raja. Ini kan lagi seseorang apabila dia dalam solat, dia menghadap kepada pencipta segala raja. Dialah maharaja kepada seluruh raja. Dia mengawasi setiap daripada pengkhianatan mata dan juga kalbu manusia. Maka penghayatan kepada Allahu Akbar, Imam Ghazali mengatakan, seseorang perlu mengetahui bahawa Allah maha mengatasi segala-galanya. Allah lebih penting untuk diingati. Kerana itu setiap daripada pergerakan solat dipanggil sebagai takbirat intiqalat.
maka digunakan lafaz Allahu Akbar kerana manusia dia ada tendensi untuk sentiasa lalai dan juga lupa, maka sentiasa diingatkan kepadanya, mengingat Allah lebih besar lagi daripada apa yang terlintas dalam fikiran dia. Okay, itu apabila kita mengucapkan Al-Fatihah, lafaznya itu perlu sekurang-kurangnya kita yang dengar, kerana ianya akan membantu kekhusyukan. Bila kita kata rukun qauli, ianya adalah talaffuz yang sekurang-kurangnya kita dengar. Jika dia baca Al-Fatihah langsung dia tak dengar apa-apa, macam dia menggerakkan lidahnya sahaja, tidak sah rukun qaulinya. Rukun qauli takbiratul ihram, Al-Fatihah, tahiyatul akhir, selawat dan juga salam. Dan setiap daripada rukun qauli ini dia perlu talaffuz. Dia tidak boleh mumbling saja dengan mulutnya, hanya menggerakkan mulutnya tanpa ada suara. Kerana mendengarkan suara apa yang kita baca, ini membantu kekhusyukan. Dan apabila seseorang sembahyang dia melihat ke arah tempat sujud, dia membantu kekhusyukan hati. Kerana hakikat daripada solat adalah hati yang sujud kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Hakikat kepada solat adalah hati yang tunduk menghinakan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Imam Ghazali mengatakan intipati kepada solat ini adalah kamu merendahkan diri kamu kepada Allah. Kamu menghinakan diri kamu. Kamu menunjukkan kamu yang mengemis di hadapan Allah, di hadapan Balairungnya. Allah mengizinkan untuk kamu terus berbicara dengannya. Di atas dunia ini untuk kita ada appointment dengan Sultan. Berapa lama kita dapat jumpa dengan Sultan untuk dapatkan appointment? Dan sekali kita dapat appointment, berapa lama yang kita boleh bercakap dengannya? Solat, Allah SWT berikan kepada kita appointment yang Allah Ta'ala dah setkan 5 kali sehari dan semalam, dan kemudian pada waktu-waktu yang lain Allah Ta'ala izinkan untuk bila-bila masuk untuk menghadap raja kepada seluruh raja, anytime nak masuk, anytime boleh keluar daripada istana pertemuan. Rasulullah SAW pada malam hari apabila sudah masuk dalam istana ini, istana pertemuan dengan Allah, di dalam solat sampai bengkak-bengkak kaki kerana lazat berhadapan dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan selanjutnya Imam Ghazali mengatakan seseorang hendaklah merasa malu ketika dia mengangkat takbiratul ihram. Dia rasa malu di hadapan Allah, dia yang penuh dengan kekurangan dan kelemahan, tetapi Allah SWT memberikan dia peluang untuk dia masuk di dalam balairung ketuhanan, balairung kesucian, untuk masuk dalam alam rohani, untuk dia berhubungan dengan Allah, untuk dia berbicara dengan Allah, untuk dia berdialog dengan Allah. Ibadah yang seperti solat ini tidak dijumpai dalam mana-mana ibadah yang lain. Lalu Sayyidina Ali radhiyallahu ta'ala anhu mengatakan, apabila aku ingin berbicara dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala, maka aku akan diri solat, aku akan tunaikan solat. Dan apabila aku ingin Allah berbicara dengan aku, maka aku membaca Al-Quran. Kerana Al-Quran adalah kalam Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Seorang wali Allah ditanya, bagaimana cara kamu mengangkat takbiratul ihram? Aku mengangkat takbiratul ihram dalam keadaan aku menganggap seluruh dunia dan segala permasalahan, segala problem yang ada dalam dunia ini, aku jadikan dia sekecil biji sawi, sehingga ia tidak ada nilai apa-apa di sisi aku. Kemudian apabila aku angkat takbir, aku menganggap aku membuangnya ke belakang, dan lalu dia gaib dan lenyap daripada aku, dan sekarang aku berhadapan dengan Allah. Aku mengangkat takbir dalam keadaan aku merasa malu dengan Allah, dan aku menganggap ini adalah solatku yang terakhir di hadapan Allah. Dan demikian penghayatan kepada makna solat yang disebutkan oleh Imam Ghazali adalah dengan menganggap bahawa diri kita adalah penuh dengan pekung, penuh dengan keaiban, dan diizinkan untuk menghadap Allah Subhanahu Wa Ta'ala dan berbicara dengannya. Dan sesuatu munajat yang timbul dalam hati manusia apabila dia mengucapkan Allahu Akbar. Allah mengatakan sekarang di dalam solat,
adalah antara aku dan hamba-Ku. Riwayat sahih Muslim. Riwayat sahih Muslim, Allah SWT mengatakan apabila hamba-Ku masuk di dalam solat, sekarang antara aku dan hamba-Ku, kita sedang berdialog, wahai hamba-Ku. Kita sedang berdialog, kita sedang berbicara. Aku tidak menetapkan sebarang hulu balang ataupun sebarang pengawal untuk kamu masuk kepada aku. The moment kamu angkat takbir, kamu bersama denganku, dengan secara khusus. Maka Imam Ghazali mengatakan, beliau meriwayatkan sebuah hadis Nabi SAW mengatakan, apabila kamu masuk dalam solat, kamu sedang berbicara dengan Allah, maka perhatikan apa yang terkandung dalam hati kamu saat kamu berbicara dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan sampai kamu baca Al-Fatihah yang sedang kamu berbicara dengan Allah, tetapi hati kamu sedang menyertai hal-hal dunia ini. Sungguh biadab kamu, kata Imam Ghazali. Lalu beliau membawa sebuah hadis yang sahih daripada Nabi SAW, bahawa Allah Subhanahu Wa Taala memberikan perhatian yang khusus kepada hamba-Nya apabila dia masuk di dalam solat, selagi mana hatinya tidak berpaling daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Bila hatinya tidak toleh daripada Allah Subhanahu Wa Taala, apabila hatinya berpaling daripada Allah Subhanahu Wa Taala, Allah Taala akan menegur dia. Wahai hamba-Ku, ila man taltafit, ila man khairil laka minni, adakah kamu ingin berpaling kepada sesuatu yang lebih baik daripada aku? Hadapkan kepada aku, wahai hamba-Ku. Kau sedang bersemuka dengan aku, kita sedang berbicara. Kau sedang fikir apa? Ila man taltafit, kemana kau nak berpaling? Aku lebih baik kepada kamu, wahai hamba-Ku, untuk kamu fokus hatimu, untuk kamu bersama denganku. Kedemikian beberapa hal yang disebutkan oleh Imam Ghazali. Kesimpulannya adalah rahsia dan juga formula yang terbesar di dalam penghayatan kepada salat dan mencapai hakikat salat adalah bagaimana makrifat dan juga pengenalan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan sedalam mana pula kita memahami makna salat dan bacaan-bacaan dan pergerakan yang berada di dalam salat. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala mengurniakan kita hakikat salat yang khusyuk dan khudu'. Amin ya rabbal alamin. Sekian kita tangga majlis kita dengan tasbih kifar dan surah wal asr. Subhanallah bihamdik, subhanakallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa amilus salihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hanya terdetik, bukan dia cakap pun, menyebabkan dia istighfar dan rasa bersalah sepanjang hayatnya. Apa yang aku cakap? Aku telah mengeluarkan satu perkataan yang dilarang oleh Allah, sedangkan maksud hidup ni ialah untuk pengabdian kepada Allah, tetapi hari ni aku telah mengeluarkan perkataan sebalik daripada tu.